Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar 5E. Berjumpa kita. Bila last kita jumpa hari tu masih minggu pertama, betul tak? Tapi madam kita jumpa semula untuk PAP 350. Okey. So, untuk hari ini tutorial, madam difahamkan kamu semua dah habis ya chapter 1. Ya, madam. Okey. Alhamdulillah. So, so madam nak cakap sedikit sebanyak lah pasal, madam dah brief ke pasal assessment kita sedikit sebanyak, dah brief ke belum? Ke dah? Belum rasa macam. Belum rasa, okay, alright. Okay, so untuk PAD 350 kita ada carry mark sebanyak 40%. Okay, so daripada 40% ni kita akan tengok kepada apa? Kepada ni lah, kepada quiz. Kita tengok akan quiz dan test. Quiz dan test adalah sebanyak quiz dan test adalah sebanyak 15%. Okey, untuk quiz yang akan berlangsung dalam minggu ke-5 hingga minggu ke-8, okey agak lambat lagi kan. Okey, adalah 15 soalan, true and false, kamu kena jawab semua. Full marks ada 15 markah dan weightage-nya adalah 5%. Topik yang akan masuk topik 1, 2 dan 3. So madam percaya soalannya 5 soalan daripada chapter 1, 5 soalan chapter 2 dan 5 soalan daripada chapter 3. True and false sahaja. Alright. Okay, yang kedua untuk menguji knowledge kamu juga, kita akan buat test iaitu 2 soalan long essay punya question, but you only have to answer 1 question only. Okay, apa yang dia cakap ni? Okay, so you just have to answer 1 question. Okay, so full marksnya 25 markah dan 25 markah tu akan menyumbang kepada 10% untuk PAD 350 kamu. Okay, itu adalah topik 3 and topik 4. Okay, dan kita akan buat dalam week 5 and 8. Okay, maknanya quiz dengan test ni akan dibuat dalam week ke-5 dan week ke-8. Okay, habis je kita terus buat lah. Dan topik yang cover adalah topik 1 until 4 lah untuk quiz dan test. So quiz dan test masing-masing adalah 15%. Okay, so madam harap kamu boleh perform lah, study rajin hari ni ya. Alright, kita pergi kepada assessment yang kedua iaitu group project. Kalau yang tadi adalah assessment secara solo, but in this yang kedua ni kita akan tengok your teamwork. Okay, so untuk itu kamu mestilah membuat written report secara bertulis dan berkumpulan. Okey, sangat banyak ya. Report ini akan menyumbang kepada 15%. So madam harap janganlah terlampau copy paste sangat. Okey, belajar buat ayat sendiri, type. Okey, kalau jika kamu nak ambil ayat orang lain, sila codekan. Okey, buatlah satu report yang berdasarkan kepada apa-apa program sukarelawan yang dibuat. Tak kisahlah dalam negara atau luar negara, organisasi itu, tak kisahlah public ke, private ke, NGO yang berkait dengan 17 SDG itu. Okey kelas, ingat ke ataupun faham ke apa itu SDG? Faham ke tak faham? Ataupun masih macam baru nak mengenali? SDG, siapa yang boleh tahu kat madam yang faham pasal Sustainable Development Goals? Ke belum lagi? Masih nak faham-faham. Masih nak memaham-maham lagi. Okay, tak apa ya. Take time, okay. So, to follow template report for group project 1 provided by lecturer. Okay, so maknanya ikutlah template nanti. Okay, so madam akan share kan. Rubric of assessment will be used to assess the report. Okay, rubrik penilaian akan digunakan untuk menilai report itu. Okay, alright.
Itu 15%. So buatlah report elok-elok ya. Dan report tu akan dipresentkan. Macam biasalah presentation. Okay, kalau style madam suka kalau kamu semua present dulu. So madam tengok and then barulah madam tahu macam okay. So ini adalah apa? Ini adalah orang kata lah, maknanya madam baiki dulu, kita tegur dulu, dapat feedback daripada kawan-kawan dan madam dulu, pensyarah. Okay, then barulah buat report. So that maknanya kita jangan salah yang berpanjangan lah. Sometimes ada student yang macam bila dia present, siap terus report. Okay, so masa present tu lah sebenarnya kita dapat feedback and then kita boleh baiki lah. Kalau okay, boleh proceed. Okay. So, suggestion madam, kita buat slide ataupun buatlah apa-apa video. Kamu rakam dahulu kamu punya presentation ke nak buat video ke yang menggambarkan kamu punya written report tu and then kita mainkan semasa kelas, masa sesi tutorial lah. Okay, video tu janganlah panjang sangat ya. Dalam 10 minit ke bawah boleh. Janganlah kadang-kadang ada sejam, setengah jam. Okay, kalau dah macam tu bila masa lah nak habisnya. Okay, kita ni tutorial sejam saja. Okay, so kita setuju boleh ke kita setuju record dahulu macam biasa and then kita pancarkan, kita mainkan and then barulah Q&A session daripada madam dan kawan-kawan. Boleh ke kalau macam tu kelas? Boleh madam. Boleh madam. Boleh madam. Macam biasalah ya. Okay, so the last kali adalah final test. There will be a final test during the semester. Okay, memanglah ada final test. Okay, tidak akan ada replacement test akan dibuat melainkan kamu ada sebab-sebab yang pastilah. Contohnya kamu macam selepas kan pasal vaksin lah, tak siap vaksin lah, diberi kebenaran. Tetapi kalau macam saja suka-suka tak nak jawab test, tak boleh lah. Okay, so dalam final test nanti akan ada 4 soalan. Jawab 3 je dan setiap soalan adalah 20 markah. Okey, markah penuh adalah 60 markah dan weightage dia pun 60% daripada total. Okey, so buat yang terbaik. Sediakan bahan buku senang nak rujuk. Okey, masuk ODL. Ini akan dibuat selepas minggu ke-14 lah, semasa minggu penilaian akhir. Dan topik yang di-cover dibagi separuh-separuh. Kan, tadi kalau ni 1 hingga 4, yang ni 4, 5, 6, 7. Okey, so yang ni lah kamu boleh, Medan harap kamu score lah supaya semua boleh dapat A lah. Alright. Okay, itu pasal assessment. Ada apa-apa pertanyaan ke? So, untuk stage sekarang, kamu semua cari ahli grup. Okay, 4 orang satu grup. And then lepas tu carilah bahan-bahan ataupun organisasi yang buat apa-apa voluntary yang berkait rapat dengan SDG. SDG kita ada sentuh dalam chapter 1 sedikit. Dah dapat ke modul madam tu? Dah dapat madam. Kamu baca dalam tu nanti kamu akan memahami. Sebenarnya chapter SDG ni akan disentuh dengan lebih banyak lah semasa dalam chapter 5. Okay, so habis kita buat assessment. Okay, so faham ke kelas yang ni? Faham madam. Faham madam. Faham madam. So Medan harap kamu semua Tapi faham madam nak lah. tanya, Ya Mizan. kalau dalam satu grup tu 5 orang, boleh tak? Kamu semua ada lebih. berapa? Ada berapa satu kelas? 20 atau 21. Kalau 5 orang tu macam Madam kalau boleh 4. Tapi kadang-kadang dah berganjil pula. Jadi 5 tu kadang-kadang terjadi. Okay, boleh lah. Tak apalah. Tapi bila 5 tu Madam expect terbaik lah. Sebab 5 kepala mesti hebat lagi. Okay, boleh? Boleh macam tu? Boleh madam. Boleh madam. Alright. Tak semua orang nak 5 grup. 5 orang ke satu grup? Ke grup ni je? Grup ni je rasanya. Ya, okey lah. Mungkinlah tu keciciran seorang nak duduk seorang-seorang kan. Alright. Okay, so dah belajar dah chapter 1 kan? Dah belajar kan? Dah madam. Okay, so far so good ke? Okay ke? Faham ke? Berapakah tahap kefahaman kamu? Macam dah boleh masuk ke atau macam mana? Chapter 1. Ke tak faham? Okay, kalau tak faham,
Jom kita buat tutorial chapter 1. Okey, dalam modul Madam, di setiap akhir chapter tu Madam telah buat soalan yang ringkas lah supaya sedikit sebanyak lepas kamu belajar lecture, kamu boleh ulang kaji dengan menggunakan soalan ni. Soalan ni sangat simple. Soalan multiple choice, even bukan multiple, sebenarnya double choice je. Okay, supaya kamu macam sambil-sambil membaca-baca modul, membaca-baca ni. Madam, kita juga ada beri textbooks kan, soft copy. Okay, boleh juga baca-baca soft copy. Alright. Okay, ini adalah soalannya. Soalan ini boleh ke kalau Madam harapkan kamu semua setiap minggu kita akan buat apa orang kata discussion tentang soalan simple-simple ni. Bukan apa, sebab walaupun soalan ni simple, maybe kita boleh discuss lagi. Okay, sebab masa pun tak panjang, macam sejam. So kamu buat essay pun lah kan, maklum sajalah. So kita belajar macam ni. So tapi kena faham dalam final tidak ada soalan macam ni. Cuma ini untuk menguji kefahaman kamu je. Macam panggil fun fact lah, macam trivia sekejap macam tu. Yang berkait rapat dengan chapter 1. So Madam nak kamu setiap kali habis chapter, kamu buat soalan tu. Okay, tulis atas kertas je lah. 1A, 2B, 3A, 3A, 4. Tulis macam tu je. Macam sambil-sambil study. Boleh tak? Macam orang kata latih 2B lah. Boleh ke? Boleh. Boleh Madam. Okay, untuk soalan ni, try kamu buat. Cuba kalau kita study dulu sendiri, tapi untuk minggu depan chapter tu, sebab Madam pun tak pesan dah itu kan, kamu buat. Habis Syafiq ajar chapter tu, terus kita buat latihan. Boleh ke? Boleh Madam. Okay, untuk soalan nombor 1. Choose correct definition of sustainable development. Okay, Madam nak seorang. Seorang boleh tak terangkan pada Madam apa yang kamu faham tentang pembangunan lestari ataupun sustainable development ni? Boleh tak seorang? Boleh ke? Boleh ke seorang explain pada Madam dengan ayat sendiri apa yang kamu faham tentang sustainable development. Penting ni nak faham. Sebab perjalanan kita jauh lagi. Kalau kamu tak faham awal-awal ataupun orang kata sustainable development tu sendiri, payah untuk kamu pergi ke SEM lain. Payah untuk kamu topik-topik lain tu. Okay, siapa seorang boleh cerita kat Madam apa itu sustainable development yang dia faham selepas belajar? Okay, boleh ke seorang? Madam tunggu ni. Madam insya ini boleh. Boleh, ayat sendiri. Okay. Kalau saya faham lah, sustainable development ni, dia benda yang dia perlu, needs citizen punya keperluan ni untuk kompromi in future. Maksudnya sampai ke masa depan pun penting benda tu. Okay, bagus tu. Okay, bila kamu sebut pasal masa kini, masa depan tu. Okay, very good. Ada Datuk elemen-elemennya. Okay, ada lagi tak yang nak share dengan kita? Okay, sustainable development ni basically kita nak develop, kita nak baju, but in the same time kita masih lagi mengambil kira aspek-aspek seperti ekonomi memang dah, okay, environment and then juga social. Okay, dan dalam masa yang sama walaupun kita membuat hal ataupun membuat orang kata melakukan aktiviti-aktiviti, jangan lupa orang belakang. Maksud Madam macam mana? Jangan kita tarah semua hutan, jangan kita rosakkan bumi dengan sebab apa? Kita kata tak apa, ni aku tak duduk sini dah. Tak boleh, kita kena fikirkan the future generation. Do not be selfish. Okay, so tapi sometimes it's not easy. Maksudnya orang kata hutan terpaksa juga ditebang sebab zaman dulu kan. Zaman-zaman dulu terpaksa kita tebang hutan sebab kita nak duduk, nak buat penanaman. But then, boleh ke kalau masa depan nanti kita ataupun sebelum apa-apa tu kita buat penanaman semula. Sebab tu kalau kamu tengok banyak usaha-usaha untuk menanam semula pokok-pokok yang berharga sebab nak buat tak jadi hutan semula. Hutan tu nadi kehidupan. Okay, so kita kena fikirkan masa generasi akan datang. Jangan sebab kita nanti dah tak hidup di masa hadapan, kita buat segala-galanya sampai memberi kesan buruk. Okay, membuat pollution. Macam-macam lah benda yang kita buat. Okay, cuba tengok ni. When was Sustainable Development Goals adopted? Seorang jawab please. Bila? Tak seorang lah, ramai-ramai jawab. Bila SDG ni diperkenalkan?
ataupun dilaksanakan lah. Mana? 2015 or 2000? 2015, madam. Betul, pada tahun 2015. Dia sambungan daripada Millennium Development Goals. Okay. Berapa banyakkah goals yang SDG ada? 17. 17. Yes, very good. Choose correct SDGs from below options. Yang mana betul? A or B? A. A. Yeah, dia SDG ni dia cakap pasal kemiskinan, pasal makanan, pasal air yang bersih. Basically pasal basic needs. Okay, and then ada juga atas sebab dia banyak kan 17. Okay, nombor 5 biarlah. Okay, poverty in rural area are worse or better than urban areas. Kemiskinan di pedalaman. Mana lagi teruk dengan antara miskin kampung dan miskin bandar? Mana lagi teruk? Mana lagi teruk kelas? Kampung maybe. Kampung. Okay, ini kalau kamu jumpa dalam nota madam ada dia tulis worse. Sebab kampung ni dia kurang facility. Okay, choose one strategy to eradicate poverty suggested by SDG. Pilih satu strategi untuk apa? Eradicate poverty. Cuba pilih satu strategi. Yang mana? Macam mana? Adakah strategi yang telah dipilih oleh mereka untuk membasmi kemiskinan? Cepat. B. Microfinance ataupun reduce birth rate. Okay, kadang-kadang kita tidak ada macam susah lah nak cari polisi nak kena kurangkan kadar kelahiran kan. Tapi microfinance ni siapa tak faham apa itu microfinance? Apa korang diam je? Siapa tak faham apa itu microfinance? Ataupun siapa yang faham? Saya tak faham. Okay, microfinance ni kita bagi loan dekat orang-orang. Tapi loan tu dalam jumlah yang kecil supaya nak bantu dia untuk meniaga kecil-kecilan lah. Okay, contoh macam Amanah Itia, macam Tekun, apa yang mereka buat tu bagi pinjaman macam RM5,000, RM3,000. Tak banyak, paling banyak pun mana pernah dengar RM50,000. Okay, kalau macam bagi pinjaman besar-besar boleh datang ratus ke juta. Ni microfinance. Macam nak jual kari pap ke, macam nak buat jual kuih ke. Okay. So, which one is the answer? A or B? A. Yes, A. Okay. Choose correct source of human food. Apa dia? Fishery. Yes. Kita tak boleh nak download ikan ke apa ke, tak boleh. Okay. Lepas ni, mari jumpa dengan 5C dan 5D. Alright. What can cause threat to food security? Apa yang boleh menyebabkan ancaman kepada keselamatan makanan? Natural disaster like flood and drought or political instability? A. Yes, ini sangat berbahaya kalau ada ancaman. Ancaman, apa orang panggil natural disaster ni? Bencana alam. Okay. Sebab bila dia datang, kita tak mampu nak mengekang, mengawalnya. Especially negara-negara yang kurang infrastruktur. Okay, choose correct statement. A or B? Cuba baca. Cuba baca kelas. Baca macam apa tu? A ke? A, madam. A. Yes. Ibu, anak daripada ibu yang berpendidikan, dia akan hidup lebih lama. Ataupun orang kata, ni kamu bayangkan kalau dekat negara-negara yang third world country tu, macam dekat mana, kalau kamu tengoklah, kamu banyak ke Afrika lah, benua Afrika tu. Okay, kadang-kadang maknya tak pergi sekolah, memang tak sana memanglah So orang kata bila tak pergi sekolah tu, okay, ilmu tu basically sangat penting lah. Okay. Okay, number 11, choose any way to improve health level. Yang mana? A or B? A. Improve sanitation and hygiene. Okay, number 12, what are the basic skills expected when children go to school? A. Alright, reading and mathematics. Kena tahulah, at least ni basic lah. Okay. What is the alarming problem with gender equality nowadays? Cuba baca. A or B? Baca, dia bagi masa. Kita kena buat macam quiz lah.
Kan, siapa menang dapat top up RM2. Macam tu. Dalam Medan RM2 je. Amboi. Okey lah tu. Cepat. Apakah masalahnya sekarang yang dihadapi berkaitan dengan kesamarataan gender? Tak tahu kot. Okey, jawapan dia A lah. 49 negara dari seluruh dunia sekarang tidak ada undang-undang yang melindungi wanita daripada domestic violence. Maknanya orang kata keganasan rumah tangga. Musim PKP, semua orang stres, kena duduk rumah, duit tak ada. Itu yang jadi sampai bergaduh-gaduh. What is the main source of fresh water? Mana dia? Apa jawapan nombor 14 kelas? A. Sea and river. Ke frozen ice. Lagi bersih kan? Choose renewable source of electricity. Wind power or coal? A. Yes, kalau coal tu non-renewable. Maksud coal ni madam. Itu adalah bermaksud apa? Arang batu. Dia takes time nak ambil masa untuk dia terbentuk di bawah lapisan mantle ke kerak bumi. Rasa kerak bumi lagi lebih bawah lagi. Ingat tak belajar sains? Kerak bumi, mantle. Lagi apa lagi korang? Mantle yang paling besar tu. Itu apa lagi? Siapa ingat? Siapa ingat? Bumi. Lupa dah madam. Lupa dah kita ni lah. Dia pun lupa juga. Earth. Apa tadi? Mantle lah. Mantle. Okay. Ni ingat tak belajar sains dulu ni? Dia panggil indirect outer core. Dia ingat kerak bumi, mantle. Kejap kita kena cari ni. Inti bumi. Bagian inti. Ini Indonesia ni. Rasa tak belajar inti dulu. Kita belajar ke inti dulu korang? Tak ingat lah madam. Tak madam. Tak, madam tak ingat tak apalah. Madam tua dah. Cewah kan. Tak kamu semua ni yang baru tinggal ke sekolah tu takkan tak ingat. Apa? Bukan panggil inti, bagi kerak. Kerak dalam, kerak yang luar. Atas ni. Kerak bumi ni dalam ni. Inti dalam ni. Sains tahun berapa entah. Madam itu hebat juga mengajar sains sebab madam terpaksa mengajar anak madam. Tapi tak ada lagi bab bumi ni. Sains bumi. Kerak bumi. Mantle. Geram lah nak tahu juga. Teras luar, teras dalam. Ini yang madam belajar dulu. Nak ceritanya coal tu, non-renewable resources tu ataupun sekejap ada polis. Ada tuan polis call. Ada kelas. Tak apa tuan. Tuan duduk mana dah? Tak apa, mula. Tak apa. Tuan duduk mana dah? Saya tak pergi lagi. Cuma nak tanya pasal tu je. Pasal yang scammer tu. Pasal scammer? Itulah. Nanti. Ngajar dulu. Okey tuan. Okey. Tak adalah untuk kajian madam. Okey. So, macam coal tadi dia terbentuk kat dalam ni. Apa kata arang batu semua. Dan ianya bukan ambil masa setahun macam pokok padi ke apa tak. Kita bukan, tu orang panggil non-renewable resources no. Zaman dinosaur no. Zaman kita ni baru boleh tuai. So maknanya orang kata guna kita sepatutnya bila kita mengamalkan sustainable development, kita gunakan renewable source seperti wind power, air. Kalau tengok contoh renewable source. Kita tengok sains lah sikit korang ni. Seronok apa? Seronok ke tak apa? Tak seronok. Renewable energy resources. Ni contohnya. Ni solar, matahari. Setiap hari ada hydro. Air ni dia laju tau. Jadi pergerakan tu akan menghasilkan tenaga kinetik. Ingat ke tak ingat? Ingat tak ingat juga? Ingat madam. General knowledge ni kita kena tahulah juga. Wind. Tidal. Tidal ni orang kata ombak tau. Geothermal. Ni apa ni? Baja-baja buangan-buangan binatang ni dia panas dia menghasilkan haba.
Dan haba tu boleh menghasilkan tenaga. Jadi benda-benda ni kalau boleh yang murah lah. And then biomass. Ni pokok ni mana rasa. Kan daun kan mengeluarkan karbon dioksida. So itu semua menjadi tenaga. So bila sustainable development, gunalah source of electricity yang renewable. Tapi susahlah kita masih lagi guna. Okay, what is the meaning of decent work? Ini semua chapter 1 ni. Kalau kamu surf ataupun kamu melayari Madam punya modul tu, dia sangat banyak lah. Okay, dan kita juga ada bagi textbook dekat kamu semua. Okay, textbook ni biasalah budak diploma kadang malas kan. Tapi Madam dulu pun malas juga. Tapi bila Madam dapat 5, part 6, Madam baca buku teks. Sebab slide ni dia macam teaser je. Sentuh tapi tak mendalam. But then bila kita baca macam buat pembacaan buku teks kan, kita akan lebih faham. Okay. Okay, one of the ways, ni apa ni? What is the meaning of decent work? Siapa boleh jawab? Nampak ke yang Madam share ni? Nampak tak? Ada, nampak. Nampak Okay. So apa dia decent work? A or B? A. Cuba yes, kerja yang ni. Kadang-kadang kamu pernah tengok tak kerja jadi pelombong arang batu yang seksa tu. Okay, kalau kamu tengok, ya Allah ya. Ada sampai orang kata diamond apa diamond mine ni. Kau tengok pun, ya Allah. Kamu bayangkanlah kalau kita nak kerja kat sini. Nak korek diamond untuk orang kaya pakai kan. Tapi inilah kan. Allah Akbar, sesanya. Dapat sekecil ni. Okay, tapi itulah. Uish. Okay, tapi okey je kerja ni kalau diberi ni lah. Rehat apa sih? Ya, Elfa, Madam tengah kelas. Usop. Dia tengah main phone. Kejap. Elfa, Madam tengah kelas. Madam dapat dakor Pok Cik Ari tu tadi. Dia kata pukul 10 esok. Madam datang ke rumah dia. Madam dapat kecek dengan dia tadi. Ya? Okay, Fa. Okay. Salam. Usuklah ngangkat handphone mama. Okay. One of the ways to increase job opportunities is by, okay, apakah cara untuk meningkatkan peluang pekerjaan? A or B? A. Yes, kita ni local culture. Macam Mirzan. Mirzan duduk mana Mirzan? Duduk kat Dungun, ya. Apa tu Dungun ni, apa produk dia yang paling terkenal? Mi campur. Mi apa? Mi campur. Apa pula dia dengar Mi campur. Itulah kita jual kita punya culture. Makanan lah salah satu culture. Nanti ramai lah orang buat kedai mi. Banyak tak orang buat kedai mi? Banyak kat Terengganu ni dah ada 3 cawangan kedai dia. Maknanya orang kata kita akan maksudnya kalau Terengganu ikan lah kan. Kuat sangat tu orang nak kelas ni. Okay. So macam kalau ke Madam pun ikan. Kan sama Madam kan jual ikan. Sebab kita memang dekat dengan perikanan. So itu yang akan meningkatkan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ni kalau tak ada boleh menyebabkan kepada kemiskinan, kelaparan. Itu benda-benda yang SDG nak tangani apa kemiskinan, kelaparan, budak-budak mati tak sihat. Yalah bila tak ada duit, mulalah tak sihat, tak boleh nak pergi hospital, tak boleh nak pergi klinik. Walaupun klinik kita free tapi jalan lagi klinik tu bukan sebelah rumah kita. Maknanya orang kata serba-serbi duit lah. So it's very important to promote local culture, to promote the product so that this could increase the job opportunities. Okay, what is the main driver of development and employment? Manufacturing ke irrigation? Manufacturing. Yes, kalau sesebuah negara tu dia mula membuat rather than mengimport, dia akan develop. Okay, sebab itulah kita kena ada banyak kilang bila kita produce sendiri. Sebab tu orang kata kan, murah sofa dari kilang, ni dari kilang. Habis dari kilang je bila kita produce sendiri, itu akan menyebabkan sesebuah negara tu maju. Sebab bila kita produce, kita boleh jual. Okay, basic infrastructures like remains scarce. Ni maknanya ni ada C patutnya kat sini Macam susah nak cari dalam negara membangun. Contoh apa dia basic infrastructure yang dimaksudkan agaknya kat sini? Kelas, apa dia?
B kot. B, okay, the answer is schools and hospital. Sometimes negara-negara yang kurang membangun ataupun yang negara-negara yang membangun, sekolah dengan hospital pun susah nak bina. Kamu tengok cerita crash landing on you. Hospital pun, kan macam, halah, sekolah pun, okay. Many children in poor country die before their, okay, banyak kanak-kanak di negara-negara miskin yang mati sebelum apa? 5. Yes. Okay, sebelum hari jadi mereka yang ke-5. So dengan penyakit, okay, budak-budak ni dia penyakit, tak boleh nak cakap, kita tak check. Okay, nak check, tak ada duit, tak ada doktor. Okay, so education pun salah satu SDG lah. Alright. Okay, so Madam rasa kamu macam tak buat lagi, betul tak? So boleh ke kalau, ini Madam bincang sikit-sikit, so boleh ke kalau Madam bagi masa untuk kamu buat sampai soalan nombor 35. Tak susah pun, ambil kertas, buat 1A, 2B, atau guna WhatsApp ke apa ke, boleh ke sambil-sambil study? Boleh ke? Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Madam macam kecek sore je, faham tak? Macam Madam lah tanya dan Madam lah jawab. Okay, macam Dora dah Madamnya. Okay, kamu buat. Okay, pastikan siap. Nanti Madam akan tanya. Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay, so lepas ni kelas pukul berapa? 2. 2, okay, bolehlah tu. Okay, so pastikan kamu semua, apa? Kamu semua habis je chapter tu terus buat. Okay, modul Madam ni belakang tu memang dah ada soalan sampailah chapter 8 tu. So kita akan buat tutorial macam tu. Tutorial ni fungsi dia adalah nak bagi kamu faham lagi. Tapi yang penting student lah dulu kena buat latihan supaya tidaklah, maknanya orang kata faham, buat dulu. Tu kita boleh discuss. Okay, Madam rasa kita stop dulu kelas kat sini. Okay, buat dulu soalan A, B tu, double choice tu dekat dalam kertas. Buatlah, okay. Nanti kita bincang lagi. Boleh ke kelas? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam tinggi, Salam, Madam. Terima kasih. Thank you, Madam. Madam. Okay.